Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi kita masih lagi membincangkan riwayat hidup Sayyidina Anas ibn Malik, perawi ketujuh yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis kelebihan menghimpunkan 40 hadis. Jadi hari ini kita sambung kepada perkara yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi secara umumnya sesuatu ungkapan ataupun perkataan sekiranya diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu diistilahkan sebagai hadithun marfu'un, hadis yang diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya ungkapan tersebut diucapkan oleh sahabat, maksud daripada diri mereka sendiri, maka itu diistilahkan sebagai hadithun mauqufun, untuk membezakan antara ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ungkapan yang diriwayatkan daripada sahabat itu sendiri. Jadi sekarang kita bincangkan beberapa ucapan ataupun perkataan daripada Sayyidina Anas. Antaranya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maknanya aku tidak pernah melihat satu orang manusia yang amat mengasihani, belas kasihan, sayang kepada ahli keluarganya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu sifat yang perlu ada pada ibu bapa yang dinyatakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Maknanya kita sebagai ibu bapa, kita di samping kita memastikan kejayaan anak kita di dunia, sebagai contohnya kita memikirkan kelulusannya dalam SPM, kita memikirkan apakah universiti yang akan dia sambung pengajiannya, apakah pekerjaannya pada masa depan, bagaimana rumahnya, kenderaannya, perkahwinan. Jadi kesemua tu sangat dititik beratkan oleh ibu bapa. Tapi macam mana sekalipun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetaplah ibu bapa yang paling sempurna. Jadi Sayyidina Anas berkata, Nabi amat mengasihi ahli keluarganya. Jadi bagaimanakah Nabi mengasihi ahli keluarganya? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka amalan untuk menyelamatkan diri mereka daripada neraka Allah Ta'ala yang kekal abadi. Jadi itulah sebenarnya ibu bapa yang amat menyayangi anak-anaknya, iaitu ibu bapa yang memikirkan bagaimanakah anakku ni boleh terselamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Dan di samping dia memikirkan tentang nafkah, makan, minum, pakaian, tapi yang paling penting sekali ialah adakah anakku ni telah terselamat daripada sifat-sifat mazmumah di dalam dirinya, yang sifat tersebutlah yang akan menyebabkan anak tadi masuk ke dalam neraka. Jadi sebab itulah ibu bapa tu dia sendiri kena memahami tentang sebab seseorang dicampakkan ke dalam api neraka.
iaitu dosanya. Dan dosa tadi terbit daripada sifat-sifat jahat di dalam dirinya. Jadi sekiranya ibu bapa tadi dia sendiri dah berusaha memadam sifat jahat tersebut di dalam dirinya, baru dia tahu macam mana nak menyelamatkan anaknya daripada api neraka. Kerana sekiranya ibu bapa tu sendiri masih bergulung di dalam sifat mazmumah, maknanya ibu bapa tu sendiri masih berada di dalam api neraka. Jadi macam mana dia nak menyelamatkan dirinya? Dan sebab itulah dia sendiri pun tak faham macam manakah nak menyelamatkan dirinya dan nak menyelamatkan ahli keluarganya daripada neraka Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu naran, daripada api yang berada di dalam diri kamu sendiri. Jadi usahalah kita memadam api kemarahan, api kesombongan, kan, api hasad dengki, api takabur, riak dan seumpamanya. Kerana itulah sebenarnya yang membinasakan. Jadi mana-mana ibu bapa yang menjaga anak-anaknya, memelihara mereka daripada sifat-sifat mazmumah, itulah sebenarnya ibu bapa yang paling menyayangi anaknya. Bukan maksud ibu bapa yang paling menyayangi anak ni lah yang memberikan kepada mereka harta dunia semata-mata. Itu ungkapan pertama, pengajaran yang kita boleh ambil daripada Sayyidina Anas. Maksud Sayyidina Anas berkata, Nabi amat sayang memelihara ahli keluarganya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Sayyidina Anas berkata, ma masastu qattu hariratan wala khazzatan alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu raihatan qattu miskatan wala ambaratan atyaba raihatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sayyidina Anas berkata, aku tidak pernah menyentuh sutera ataupun apa saja benda yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ nak menunjukkan kepada bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang amat sehat. Kerana kita dapat mengetahui kesehatan diri kita melalui tapak tangan kita sendiri. Kan sekiranya tapak tangan kita tadi kelembut, kasar ataupun seumpamanya, kesemua itu adalah tanda kepada kesehatan. Dan daripada satu itu juga nak menunjukkan kepada kesempurnaan sahabat-sahabat berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Disebabkan sahabat tadi berkhidmat sempurna kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak perlu membuat kerja-kerja yang berat kerana ada sahabat-sahabat yang berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Sayyidina Anas berkata, aku tidak pernah membau satu wangian yang lebih wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang diisyaratkan sebagai raihatul qalbi war ruh, bau wangi yang keluar daripada hati manusia dan roh manusia itu sendiri. Maknanya kita memanglah nak kena pakai minyak wangi, kan? Kita nak kena mandi, kita nak kena bersihkan. Tapi dalam masa yang sama, kita maklum ada najis, kan? Maksudnya manusia mengeluarkan najis dan najis tadi berbau dan seumpamanya. Tapi dalam masa sama kita lihat ada makhluk yang Allah ciptakan mengeluarkan wangian seperti bunga ros, kan? Seperti kasturi daripada kijang. Jadi sekiranya ada makhluk yang boleh mengeluarkan wangian, dan kita dah maklum ciptaan manusia lebih sempurna daripada bunga ros. Ciptaan manusia ni Allah kata ialah sebaik-baik ciptaan, lebih baik daripada kasturi kijang. Tapi kenapa badan manusia tak mengeluarkan bau wangi? Jadi tidak mengeluarkan bau wangi tadi ialah kerana najis syirik yang ada pada diri manusia. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih busuk daripada apa saja najis yang ada di dunia ni. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad SAW, dia manusia yang amat wangi. Kan peluhnya wangi, apa segala pun wangi. Kerana dia amat bersih daripada dosa-dosa yang menyebabkan seseorang tadi hilang, kan, bau wangi asli pada ciptaan diri manusia itu sendiri. Jadi tu Sayyidina Anas berkata, aku tak pernah bau wangi yang lebih wangi daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ungkapan ketiga daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku falaqad ra'aitu, maksudnya aku telah melihat hari Nabi SAW masuk ke kota Madinah, maksudnya hari pertama Nabi berhijrah, dan aku juga melihat hari Nabi SAW wafat. Jadi aku tidak pernah melihat mana-mana hari yang sama dengan hari tersebut. Maksudnya dia kata, apabila hari Nabi berhijrah ke Madinah, maka dia kata aku melihat ke semua benda yang berada di Madinah bercahaya. Maksudnya segala pokok-pokok, bukit, bukau, bangunan semuanya bercahaya dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas juga berkata, wala ra'aitu yawman azlama wala aqbaha min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tak pernah melihat hari yang lebih gelap dan lebih hodoh daripada hari yang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut.
Jadi Sayyidina Anas nak bagi tahu kepada kita ada dua perkara. Pertamanya Nabi dia ialah nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewujudan Nabi Muhammad SAW akan menerangkan zahir dunia ini akan menjadi terang, dan begitu juga hati manusia akan diterangi dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya saya nak bagi tahu, Nabi SAW dia bersifat dengan al-jamal, kecantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan kecantikan Nabi Muhammad tadi, maka kecantikan itu akan tersebar kepada semua benda yang berada di sekeliling Nabi SAW. Maka kecantikan zahir dan kecantikan batin tadi diwarisi daripada Nabi SAW. Jadi semua orang nak jadi cantik kan, maksudnya ada yang pakai makeup, kan ada yang macam-macam usaha yang dibuat oleh manusia nak mencantikkan dirinya. Tapi kita tak tahu bahawa sifat kecantikan yang sebenar ada pada Nabi SAW. Jadi sekiranya kita mengikut amalan Nabi SAW, di samping kita mewarisi keimanan daripada Nabi, di samping kita mewarisi ilmu daripada Nabi, manusia itu akan mewarisi al-jamal, kecantikan juga daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah sebenarnya kecantikan yang dicari kan oleh semua manusia, menghabiskan duit beratus-ratus, beribu-ribu pembedahan plastik dan seumpamanya, nakkan muka mereka cantik. Tapi cantik yang sebenar ialah pada Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Anas juga berkata radhiyallahu anhu, "Idza balagha ar-rajulul muslimu 40 sanah." Jadi ini satu ungkapan yang panjang, nanti saya baca terjemahannya. Jadi Sayyidina Anas berkata, apabila seseorang sampai pada umur 40 tahun. Ini berita gembira lah daripada Sayyidina Anas. Dia kata apabila sampai 40 tahun, Allah akan memeliharanya daripada segala bala-bala yang menakutkan, seperti gila, seperti penyakit sopak, dan seperti penyakit kusta. Dan apabila seseorang tadi sampai pada umur 50 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan hisabnya. Dan apabila seseorang tadi sampai pada umur 60 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya taubat. Maksudnya apabila dia dah berumur 70, maksudnya dia akan berhenti daripada menjauhkan diri daripada Allah, dan dia akan bermula berpatah balik, diistilahkan sebagai inabah. Dan apabila orang tadi sampai pada umur 70 tahun, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesemua ahli langit akan mencintainya. Dan apabila orang tadi sampai pada umur 80 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima segala amalan-amalannya dan memadam segala kejahatan-kejahatannya. Dan apabila seseorang tidak sampai pada umur 90 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dan dia dinamakan sebagai tawanan Allah di muka bumi. Maksudnya Allah Ta'ala simpan dia di muka bumi untuk memberi syafaat kepada manusia yang berada di bumi. Jadi inilah satu fadilat apabila seseorang tadi dikurniakan dengan umur. Jadi umur itu sendiri adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang nak dibagi tahu di sini, orang tersebut apabila dia tadi balik, dia dah mula beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara dirinya sampailah kepada umurnya 40 tahun. Jadi apabila sampai saja umur 40 tahun, dia akan dikurniakan dengan semua kurniaan yang diberikan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, yang dinyatakan ni. Jadi maknanya setiap kurniaan dari dia memakan masa 10 tahun. Kan, setiap 10 tahun ada satu kurniaan, setiap 10 tahun ada satu kurniaan. Jadi kenapa dia diberikan kurniaan daripada umurnya 40 tahun? Sebab dia dah beribadat 25 tahun yang lampau. Kan kalau dia balik tadi umur 25, umurnya 15, daripada 15 sampai ke 40 tadi, 25 tahun dia dah beribadat. Jadi tinggal selepas 40 tahun, itu ialah masa untuk diberikan kurniaan. Jadi setiap 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun akan ada satu kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang beribadat. Jadi sekiranya kita beribadat pada umur 30, maka tunggulah sampai bila kita tadi dikurniakan dengan kurniaan, maka dia akan datang satu kurniaan tersebut. Cuma ni dia kebiasaannya, kan Allah Ta'ala akan mengurniakan setiap 10 tahun satu kurniaan, setiap 10 tahun satu kurniaan. Tapi sekiranya kita tadi berdoa betul-betul, kan kita bertaubat, maksudnya kita niat, wahai Allah Ta'ala, ampunkan dosaku, maka Allah boleh bagi kan semua kurniaan tadi dalam masa yang singkat. Cuma tu dia nak bagi tahu usaha biasanya manusia tadi setiap 10 tahun akan diberikan dengan satu kurniaan.
Jadi ini satu kelebihan kepada manusia yang panjang umurnya dalam keadaan beribadat kepada Allah. Jadi apabila kita jumpa dengan orang yang umurnya panjang, kan umur dia 70, 80, 90, maka kita ketahuilah manusia tersebut ialah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat diambil syafaat. Maknanya kita mintalah doa daripada mereka. Doa kepada saya, kan, doa kepada anak cucu, zuriat. Kadang-kadang di akhir sekali Sayyidina Anas berkata, orang tersebut akan diterima syafaatnya pada manusia. Dan yang seterusnya kita bincang ialah keramat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi antara keramat Sayyidina Anas yang diriwayatkan ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia ialah mujabud doa, ialah orang yang dimustajabkan doa. Maka sebagai contohnya ialah satu ketika orang yang ditugaskan untuk menjaga kebun-kebun Sayyidina Anas, dia datang kepada Sayyidina Anas, dia kata, wahai tuanku, kan pada sekarang ni kebun kita ni menghadapi kemarau. Jadi apakah yang perlu kita lakukan? Maka Sayyidina Anas serta-merta mengambil wuduk. Kemudian dia tadi sembahyang. Dan apabila dia sembahyang, kemudian dia keluar, dia tanya kepada pekerjanya, adakah kamu melihat sesuatu di langit? Maka pekerja kata, belum, aku tak lihat apa-apa pun. Dia masuk lagi sembahyang. Kemudian dia keluar pada kali ketiga, dia tanya lagi, adakah kali kedua dia tanya ada lihat sesuatu, ketiga, keempat, dan sampailah kepada kali keempat, maka dilihat awan kan yang datang seperti sayap burung. Kemudian dia terus lagi masuk ke dalam tempat sembahyang ini dan berdoa dan bersemayang sehinggalah datang awan betul-betul menurunkan hujan. Jadi apabila berlaku hujan, maka Sayyidina Anas berkata kepada pekerja, kamu pergi ikut awan tadi tu dan tengok di mana dia turunkan hujan tadi. Jadi apabila pekerja dia pergi, dia tengok, dia kata sememangnya awan tadi diutuskan menurunkan hujan kepada tanah yang dimiliki oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan itu sebagai contohnya keramat, kan, mereka yang amat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dimustajabkan doa mereka. Cuma bukanlah maknanya kita tadi, apa yang kita nak kita serta-merta minta daripada Allah. Boleh juga, faham tak? Tapi adabnya Sayyidina Anas, kan, dia sendiri pun dia menghadap Allah dulu, kan, dia sembahyang 2 rakaat, dia memohon, kan, lepas tu dia tanya dah berlaku ke belum, lepas tu belum berlaku dia mohon lagi. Jadi maksudnya kita menghadaplah Allah dulu dengan sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, lepas tu kita mohon daripada Allah. Maksudnya dia ajar kepada kita macam mana cara nak berdoa sekiranya kita ada hajat. Maksudnya sebab itulah disyariatkan, ulama-ulama mensyariatkan solat sunat hajat, kan, maksudnya kita sembahyang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kena rajinkan sikit sembahyang tadi tu, kan, maksudnya bukan kita hanya tahu meminta semata-mata, bahkan kita kena merendah diri, kan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita tadi memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setelah selesai ibadat, doa akan dimustajabkan. Dan sebagai penutupnya kita bincang kewafatan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ini penutupnya lah, maksudnya akhir hayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika apabila Sayyidina Anas tadi sakit, maka dia tadi diziarahi oleh salah seorang sahabat. Kemudian ditanya kepadanya, adakah kamu ingin kami memanggilkan kepada kamu doktor? Di zaman dulu diistilahi ialah at-tabib, lah, orang berubat. Maka Sayyidina Anas berkata, at-tabibu amradani. Doktor itulah yang menyebabkan daku sakit. Jadi yang dimaksudkan dengan doktor tu ialah Allah, kan, Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak mengajar kepada kita tauhidul af'al. Maksudnya mengesakan segala perbuatan, kan, sebagaimana Allah yang memberi sakit, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesihatan. Jadi dia tahu pada ketika itu, kan, maksudnya kefahaman ataupun akidah mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi pada ketika kita nak mati menghadap Allah, kan, maksudnya jangan lagi bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah Taala. Dan Sayyidina Anas juga berkata apabila di akhir dia nak meninggal dunia, maksudnya dia kata, ma baqiya ahadun mimman sallal qiblataini ghairi, maka tidak tinggal lagi dari kalangan manusia yang pernah semayang menghadap 2 kiblat di zaman Nabi SAW, maksudnya menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Baitul Haram, ghairi, melainkan daku saja. Maksudnya dia nak bagi tahu itu ialah nikmat, kan, yang Allah Ta'ala beri kepadanya,
dapat solat menghadap kepada dua kiblat. Dan mereka tadi, sahabat-sahabat dan semua ulama' dan wali-wali Allah, sebelum mereka tadi meninggal dunia, mereka akan ceritakan segala ibadat mereka kepada anak-anak muridnya untuk diriwayatkan dan untuk disampaikan kepada generasi yang akan datang sebagai panduan. Jadi betul itulah sahabat tadi apabila dia mencerita, tiada lagi dah di muka bumi ni orang yang pernah sembahyang dua kiblat melainkan diriku. Dia bukan cerita tersebut sebagai membanggakan dirinya, tetapi dia menceritakan sebagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, supaya kita tadi dapat mengetahui orang ni ada kelebihan, kerana orang ni amalan ni macam ni, orang ni belajar ni macam ni. Jadi sebab itulah mereka tadi dikurniakan dengan pelbagai kurniaan. Dan daripada Ibnu Sirin, dia berkata, "Daku menyaksikan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pada ketika dia sedang didatangi dengan nazar tadi. Maksudnya apa, ketika dia nak tercabut nyawa tadi. Tadi apabila Sayyidina Anas nak tercabut nyawa ni, faja'ala yaqulu. Waktu kita tengok ini sahabat Nabi kan. Sahabat Nabi semasa dia nak meninggal dunia, dia berkata, Sayyidina Anas berkata, laqinuni la ilaha illallah. Sayyidina Anas dia berkata kepada orang keliling dia, talqinkanlah kepadaku la ilaha illallah. Falam yazal yaquluha, maka sentiasalah dia tadi menyebut la ilaha illallah sehinggalah dia tadi meninggal dunia. Jadi pertama sekali ialah yang nak kita ketahui, maknanya kita maklum Sayyidina Anas dan semua sahabat-sahabat yang lain, mereka ialah ahli zikir, mereka ialah ahli semayang, mereka ialah ahli ibadat, mereka ialah anak murid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila mereka nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, apabila nyawa nak tercabut tadi, mereka tidak sombong. Dia tak ada kata amalan aku amat banyak, aku dah menjadi berkhidmat kepada Rasulullah, aku dah semayang 50 tahun, 30 tahun, maka aku akan selamat. Itu dia panggil tiada kesombongan tadi. Jadi apabila mereka nak meninggal dunia, dia tetap bercakap kepada orang sebelahnya, laqinu ni mana dia bahasa Arab, talqin. Tapi bahasa Melayu, talqin tu bermakna ajarkan kepada daku. Jadi kita bayangkan, Sayyidina Anas, dia minta daripada anak-anak muridnya, iaitu tabi'in, tolong ajarkan kepada daku la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya apabila anak muridnya tadi baca la ilaha illallah, dia pun ulang la ilaha illallah. Dan mereka berkata dia sentiasa tadi, anak muridnya sebut, dia sebut, anak muridnya ulang, dia ulang, sehingga dia tadi dicabut nyawanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali dia nak mengajar kepada kita merendah diri dan jangan bergantung kepada amalan. Bahkan kita kena sentiasa ada orang yang membantu kan, di saat yang paling kritikal sekali nyawa nak tercabut tu pun mesti ada orang yang tolong, membantu mentalqin kan, kita membaca la ilaha illallah. Dari itu keadaan Sayyidina Anas semasa dia tadi ingin meninggal dunia. Dan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Anas dia menyimpan satu rambut daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mewasiatkan kepada anak muridnya, Thabit Al-Bunani. Dia kata, wahai anak muridku, sekiranya aku mati nanti, kamu letakkan rambut ni di bawah lidahku. Jadi apabila Sayyidina Anas dah meninggal dunia, letakkan rambut tadi di bawah lidahnya dan dikebumikan bersama-samanya, dan dikebumikan juga satu tongkat pendek daripada Nabi Muhammad. Dia kata, aku mewarisi tongkat ni daripada Nabi, dan apabila aku mati, kamu tanamkan tongkat tersebut bersama-samaku untuk aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang nak diajar kepada kita? Maksud macam kita bincang tadi lah, maksudnya sahabat-sahabat ni dia manusia yang paling merendah diri dan tidak memandang kepada amalan dirinya sendiri. Dia tak kata semayang aku yang akan menyelamatkan aku, baca Quran aku yang akan menyelamatkan aku, haji aku ataupun umrah ataupun sedekah. Dia tak pernah beriktikad amalan ni akan menyelamatkan dirinya. Dia hanya beriktikad bahawa yang akan menyelamatkan aku di dalam kubur nanti ialah satu helai rambut Rasulullah SAW. Dan yang akan menyelamatkan aku daripada seksa malaikat dalam kubur tadi, daripada dihimpit oleh kubur, ialah tongkat Nabi Muhammad SAW. Sebab Sayyidina Anas dia mengetahui, dia antara manusia yang paling banyak sekali yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dan sekiranya ada dosa yang akan dia lakukan, ialah dosanya terhadap meriwayatkan hadis tadi. Sebab sahabat-sahabatnya apabila dia meriwayatkan hadis, dia amat takut. Dia takut tersalah meriwayatkan hadis. Dia takut dia meriwayatkan hadis tetapi dia tidak mengamalkannya. Jadi disebabkan ketakutan mereka tadi, dan dia tahu
Dosa paling besar manusia ialah lidahnya. Maka dia kata tolong ambil rambut ni, letak di bawah lidah tadi. Kan moga-moga lidah dia yang jahat, yang dikata banyak dosa tadi tu, dirahmati dan diampunkan dengan keberkatan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah rendah dirinya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ke semua sahabat Nabi dia macam tu. Dia tak ada orang yang berbangga, kan, bermegah dengan amalannya sendiri. Kan kata aku akan masuk syurga, aku akan selamat, tak ada. Jadi difahami daripada tu, maka kita carilah apa saja benda, kan, daripada benda-benda yang diberkati, kan, yang kita tahu ini ialah warisan daripada ulama-ulama wali-wali Allah. Maka kita simpanlah benda tu, sebenarnya kita wasiatkanlah untuk dikebumikan bersama-sama kita, kan. Moga-moga dengan keberkatan tadi kita akan diselamatkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, setelah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia di Basrah. Maksudnya dia salah seorang sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 93 Hijrah. Dan antara kuburnya dengan bandar Basrah tadi dalam lingkungan 4.8 km. Maksud Sayyidina Anas dari satu kawasan tanah, yang daripada tanahnya kepada bandar Basrah tadi lebih kurang 5 km, dan dia tadi berulang, kan, setiap hari ke bandar Basrah tadi untuk menunaikan solat Jumaat. Dan di situlah, di tanahnya tadilah dia dikebumikan. Dan sekarang ni di kubur Sayyidina Anas itu ada masjid, kan, masjid yang dibina oleh kerajaan Iraq sebelum ni, tapi sekarang ni disebabkan oleh golongan Khawarij yang masuk menyerang negara Iraq tadi, maka sekarang ni masjid tadi telah dibom, kan. Ada beberapa kawasan yang rosak daripada masjid kubur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan sebagai penutupnya, salah seorang daripada anak murid Sayyidina Anas bin Malik, iaitu Muwarriq al-Ajali, apabila meninggal dunia saja Sayyidina Anas, maka anak murid dia kata, "Zahabal yawma nisful ilmi." Hilanglah pada hari ini separuh daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, bagaimana sedemikian? Macam mana boleh hilang separuh daripada ilmu padahal Quran ada dengan kita? Kan, maka sahabat yang anak murid tadi, iaitu Muwarriq al-Ajali, dia kata, "Kana ar-rajulun min ahli al-ahwa, idza khalafana fil hadis qulna ta'al ila man sami'ahu ila min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya Muwarriq Ajali ni dia kata, di zaman mereka tu, maksudnya di zaman sahabat tadi, apabila berlaku fitnah Khawarij dan seumpamanya, apabila kami ada masalah daripada sudut akidah ataupun sebagainya, dia kata, marilah kita pergi berjumpa dengan Sayyidina Anas untuk kita mendengar apakah hadis daripada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fitnah yang berlaku sekarang ni. Dan itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Muwarriq tadi. Dia kata, apabila apa saja masalah, memang ada Quran kepada kita, tapi kita tak boleh faham pun apa yang nak dinyatakan oleh Al-Quran tadi. Jadi separuh daripada ilmu di zaman itu, separuh ilmu ialah Al-Quran, dan separuh lagi ilmu ialah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sekiranya orang yang membawa hadis, iaitu Sayyidina Anas bin Malik, meninggal dunia, maka hilanglah separuh daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga ilmu diwarisi kepada ulama-ulama, dan apabila meninggal saja ulama, maka akan hilang lagi beberapa ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Dan itu ialah musibah yang menimpa umat Islam, iaitu kematian kekasih-kekasih Allah, kan, kematian ahli-ahli ilmu. Maka sampai kepada kewafatan Sayyidina Anas bin Malik, maka alhamdulillah kita dah selesai dah membincangkan beberapa sudut riwayat hidup daripada Sayyidina Anas. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada perkara yang telah kita bincangkan, dan moga-moga kita mendapat keberkatan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kan, manusia-manusia yang mengorbankan jiwa mereka, harta, segala-galanya agar kita tadi boleh sembahyang pada hari ini, kan, agar kita boleh dilahirkan sebagai orang Islam. Jadi apabila kita berselawatlah kepada sahabat, kan, sebagaimana kita berselawat kepada ahli keluarga Nabi SAW. Dan sekiranya kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, kan, kalau kita baca hanya wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita niatkan juga ali itu ialah ke semua sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ali Muhammad termasuk ahli keluarga Nabi dan semua sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu wallahu ta'ala alam, segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi moga-moga kita dapat keberkatan, kemanfaatan, pengajaran daripada riwayat hidup Sayyidina Anas bin Malik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.